JPM. Assalamualaikum murid-murid semua. Abang Akmal nak anda semua murid-murid semua buka buku teks sejarah tingkatan 5 bab 8. Buka cepat. Dah buka? Okey, dah buka kan? Bab 8 muka surat 174 yang mana hari ni Abang Akmal yang akan takkanlah kalau saya ajar siapa nak jadi hos? Kau tahu siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini di dalam mata pelajaran sejarah? Jom kita tengok profil guru kali ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, murid yang pandai sejarah iaitu Akmal Nazri. Ya, saya pasti murid-murid dah tak sabar-sabar nak belajar mata pelajaran sejarah kali ini. Tapi bukan saya yang mengajar. Inilah dia guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Kita ada Cikgu Murina. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kata, Cikgu bukan orang kata, murid kata kan, kalau sejarah je belajarlah dengan Cikgu Murina. Tapi sebelum tu Cikgu, saya juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita kali ini. Tak bukan kita ada Cikgu Suhaili. Apa khabar Cikgu Suhaili? Sihat ke? Alhamdulillah. Baik, ini ada Cikgu Suhaili yang akan menjadi jurubahasa isyarat kita kali ini. Cikgu, orang cakap kan kalau belajar sejarah ni, dia kena ramai-ramai Cikgu. Kalau saya seorang je, mungkin agak sukar untuk masuk Cikgu kan. Jadi dengan kata kita juga bersama dengan 4 orang anak murid. Betul ke? Betul. Siapakah mereka? Cikgu Murina, Okey, silakan. mari izinkan saya perkenalkan mereka. Silakan Cikgu. Okey. Hai, lambai dulu. Lambai dulu murid-murid. Assalamualaikum. Lambai dulu. Okey. Mari saya perkenalkan. Okey, yang memakai kacamata di atas tu adalah Wan Muhammad Zarif bin A. Azman daripada SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Okey, dan di sebelahnya adalah Siti Zulaika binti Johan Effendi daripada kelas 5 Kemanusiaan 1 SMK Wangsa Melawati. Baik. Okey, bawah Siti Zulaika adalah Alif, Muhammad Alif Zarfan. Hai Alif. Okey, bin Muhammad Zamri daripada kelas 5 Sains. Okey, dan akhir sekali adalah Nur Farisha Izzati binti Muhammad Khalid. Juga daripada kelas 5 Sains dan juga daripada sekolah SMK Wangsa Melawati Kuala Lumpur. Baik Cikgu, itulah dia murid-murid yang akan bersama dengan saya dan juga anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 kali ini. Cikgu, betul ke mata pelajaran sejarah ni, terutamanya bab yang kita nak belajar ni iaitu dasar pembangunan nasional ni, dia kena memberikan tumpuan yang 100% sebab dia banyak menghafal. Betul ke Cikgu Murina? Betul, sebab dia banyak fakta. Baik. Jadi dengan itu apa kata kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Murina. Silakan Cikgu. Okey, kasih Akmal. Sama-sama. Okey, mari kita tengok tajuk kita pada hari ini. Seperti yang telah Akmal sebut sebentar tadi, tajuknya adalah Dasar Pembangunan Nasional. Okey, murid-murid yang berada di dalam talian dan murid-murid yang berada di rumah atau di mana-mana saja ketika ini. Okey, tajuk ini adalah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, mari kita lihat. Okey. Kita lihat tajuk yang pertama adalah pembentukan dasar pembangunan nasional. Okey. Setiap apa-apa dasar yang dibentuk itu ada latar belakangnya. Okey, sebelum DPN, DEB terlebih dahulu iaitu Dasar Ekonomi Baru. Dan Dasar Ekonomi Baru itu dia telah pada masa DPN diperkenalkan, maksudnya dia telah berlalu selama 20 tahun. Maksudnya dah tercapai dia punya objektifnya tetapi tidak secara menyeluruh. Baik. Okey, bagi memastikan pencapaian menyeluruh dalam membina kemakmuran negara itu, kena pastikan satu lagi dasar perlu dibentuk. Maka dengan itu dibentuklah Dasar Pembangunan Nasional. Yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat pada masa itu dan merupakan kesinambungan daripada Dasar Ekonomi Baru. Bermula pada tahun 1991 hingga tahun
2000. Okey, apa matlamatnya? Adalah menjadikan Malaysia itu negara yang maju selaras dengan wawasan 20. Okey, apakah matlamat dia? Kita kena tahu matlamatnya. Okey, matlamat DPN adalah bagi mencapai perpaduan melalui pengagihan kekayaan, dan dia dilaksanakan melalui 2 RMK, iaitu RMK yang ke-6 dan RMK yang ke-7. RMK itu tahu, Akmal? Saya pernah dengar, cikgu, dan saya tahu maksud dia. Baguslah. Iaitu Rancangan Malaysia ke-6 dan Rancangan Malaysia ke-7. Okey, apakah objektifnya? Okey, objektifnya seperti yang ada di dalam slide. Okey, iaitu mewujudkan masyarakat bersatu padu, okey, mengekalkan pembangunan ekonomi berterusan, dan juga ke arah membentuk Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Dan ada 3 strategi di dalam DPN, iaitu membangunkan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan kemudahan fizikal serta alam sekitar. Ini adalah strategi dalam DPN. Ekonomi apa yang dibentuk adalah melibatkan pihak swasta secara aktif dalam pembangunan ekonomi, menjalankan program penanaman semula, menggunakan sains dan teknologi, dan pemilikan saham bumi putera. Bagi pembangunan sosial pula, memberikan kemudahan dan insentif pendidikan, membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian, dan masyarakat berdisiplin dan progresif. Akhir sekali, iaitu pembangunan kemudahan fizikal dan alam sekitar. Dalam membangunkan negara, mesti juga memikirkan alam sekitar. Barulah saya tahu pembentukan dan juga strategi dasar pembangunan nasional ni, cikgu. Tapi saya nak tahu mengenai pelaksanaan. Saya pasti murid-murid pun nak tahu, tapi kita berhenti rehat dulu, boleh, cikgu? Boleh. Kita akan kembali semasa pasti dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri, dan juga cikgu kita, Cikgu Murina. Cikgu, jom kita sambung balik kelas kita, boleh? Okey, boleh sangat, Akmal. Okey. Baiklah, sekarang kita akan masuk pelaksanaan. Okey, pelaksanaan DPN. Tadi latar belakang DPN kan. Sekarang kita belajar macam mana DPN itu dilaksanakan. Okey, biasa kalau kita belajar sejarah ni, kita menggunakan akronim untuk membantu kita mengingat. Dan akronim tu dia adalah akronim yang biasa kita nampak. Terpulang sebenarnya untuk murid-murid di luar sana. Okey, gunakanlah akronim apa yang kita ingatlah. Betul. Okey, sekarang ni apa yang cikgu akan gunakan ni, biasalah kalau mak-mak ni dia ingat sayur. Kesum sawi. Okey, so bagaimana pelaksanaan dasar pembangunan nasional itu? Ada 4 pelaksanaan dia, iaitu melalui pembasmian kemiskinan. Ini cikgu letakkan dia sebagai ke itu kemiskinan. Yang kedua adalah susun semula masyarakat. Itu yang sum tu yang jadi kesum tu. Kita ambil kemiskinan dan susun semula masyarakat. Sebenarnya ini adalah pelaksanaan DEB, Dasar Ekonomi Baru. Dan masa DPN, dia diteruskan lagi. Okey, dilaksanakan. Mungkin ditingkatkan lagi lah dia punya matlamat dia. Okey, seterusnya yang ketiga adalah pemilikan modal saham. Okey, yang keempat pembangunan wilayah. Okey, macam SA ni lah. SA itu adalah saham. Wi ini adalah wilayah. So ingat ya, anak-anak murid dalam talian, kejap lagi cikgu tanya, termasuk Akmal juga. Soalannya, sayur apa yang cikgu sebutkan tadi? Kesum sawi, cikgu. Kesum sawi itu adalah akronim. Okey, tapi ini terpulang pada anak-anak murid dah. Okey, nak pilih mana suka hatilah. Okey, kita huraikan satu persatu pelaksanaan tersebut. Baik. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan pembasmian kemiskinan. Sebenarnya masa dasar ekonomi baru dah ada peningkatan. Maksudnya bilangan mereka yang berada dalam tahap kemiskinan ini dah berkurangan. Okey, so DPN diteruskan lagi. Okey, pembasmian kemiskinan tega dalam kalangan bumi putera terutamanya. Okey, nak dibasmikan kemiskinan itu dalam kalangan mereka. So apa langkah kerajaan? Yang pertama, pemberian subsidi dan pemberian sokongan yang berterusan. Okey, diberikan kepada nelayan dan juga kepada para penanam padi. Okey, tujuan pemberian subsidi ini, tujuan pemberian sokongan ini adalah bagi memastikan penanam padi tadi, nelayan untuk meningkatkan lagi pengeluaran
mereka. Okey, yang kedua adalah golongan belia diberikan latihan. Belia biasanya dalam kalangan Bumi Putera lah akan diberikan latihan oleh agensi-agensi kerajaan seperti Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara. Ni semua orang dah pasti tahu. Dan lagi satu adalah ILP, iaitu Institut Latihan Perindustrian. Okey, golongan belia Bumi Putera ni mereka akan mempelajari mengenai kemahiran-kemahiran lah dekat Giat Mara dan juga ILP. Apa tujuannya? Supaya golongan belia ini tadi mereka keluar ke dunia baru daripada belajar tadi kan, keluar ke dunia baru, mempunyai kemahiran masing-masing dan seterusnya mereka mempunyai pendapatan yang tinggi. Bila ada pendapatan yang tinggi, taraf hidup pun boleh meningkat lah. Okey. Yang kedua adalah penyusunan semula masyarakat. Okey, penyusunan semula masyarakat itu langkah ini diperkenalkan melalui Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumi Putera ataupun kata ringkasnya adalah MPPB. Okey, dalam MPPB ni apa tujuannya? Okey, iaitu yang pertama meningkatkan tenaga kerja. Okey, tenaga kerja, tingkatkan penyertaan Bumi Putera dalam bidang yang moden atau sektor yang seperti pembuatan dan sektor perusahaan. Okey, sebab biasanya kita melihat golongan Bumi Putera ni mesti berkaitan dengan pertanian ataupun aktiviti-aktiviti di luar bandar sana. Okey, so mereka ini diperkenalkan dengan kerja-kerja pembuatan dan perusahaan. Okey, yang kedua, pemberian kontrak, pemberian kuota, pemberian lesen perniagaan Bumi Putera. Dan juga mewujudkan syarikat usaha sama dengan syarikat bukan Bumi Putera. Yang ketiga, memberikan latihan pengurusan harta dan etika perniagaan. Okey, ini latihan ini diberikan oleh agensi-agensi kerajaan yang telah dilantiklah. Yang keempat adalah menggalakkan penyertaan Bumi Putera dalam industri kecil dan sederhana. Kita biasa dengar IKS. Okey. Ada dua lagi. Yang kelima, menggalakkan usaha sama antara syarikat Bumi Putera dan juga bukan Bumi Putera. Okey, untuk meluaskan lagi prospek perniagaan. Okey, dan akhir sekali Bumi Putera didedahkan dengan teknologi baharu. Tujuannya supaya syarikat perniagaan itu membolehkan mereka untuk bersaing secara sehat. Perkenalkan teknologi baru, berikan kemudahan modal, berikan maklumat mengenai pasaran. Baik. Okey, secara tak langsung itu akan membantu lagi syarikat-syarikat perniagaan terutamanya dalam kalangan Bumi Putera. Okey, itu adalah langkah yang kedua. Yang ketiga, penyusunan semula modal saham. Okey, apa tujuannya nak susun semula modal saham? Kalau dasar ekonomi baru itu sebenarnya dia memang dasar itu dah memperkenalkan saham itu dia galakkan golongan Bumi Putera untuk mempunyai saham. Masa DPN disusun lagi balik modal saham tersebut. Okey, apa tujuan dia? Sekali lagi, untuk meningkatkan saham kaum Bumi Putera. Okey, sekurang-kurangnya mencapai 30% pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. Okey. Pengurusan sektor moden tadi ada dua tadi, iaitu pembuatan dan perusahaan. Okey, bagaimana dia dilaksanakan? Melalui tindakan itu melalui program pensuastaan. Yang mana diwujudkan saham, diperuntukkan satu saham untuk projek yang diswastakan kepada Bumi Putera. Contohnya, cikgu, sebelum kita nak pergi yang ke seterusnya, saya pasti cikgu ada menyebut banyak kali perkataan saham dan saham. Dan mungkin ada di kalangan murid-murid yang sedang menyaksikan ini, mungkin mereka akan tanya, saham ni dia macam mana sebenarnya cikgu Murina ni? Mungkin secara ringkas cikgu boleh terangkan. Sebab kita tengok dekat situ kan saham kaum Bumi Putera dipertingkatkan. Betul cikgu? Betul. Okey, Akmal, cuba tengok buku teks itu. Okey. Bukan surat 175. 175 ada di tangan saya. Okey. Sebelah lagi. Oh, sebelah. 176 kan? 176, okey. Ada dekat tepi itu saham. Boleh baca kan? Mana cikgu? Dekat tepi cikgu? Warna kuning. Warna kuning. Yang ini? Sebelah lagi. Oh, sebelah lagi cikgu. Bukan sebelah. 177? 174, 75, 76. Okey, sebelah. Sebelah lagi. Tu. Ini dia.
Baik, kalau murid-murid ingin mencari apakah maksud saham dan apakah tujuan sebenarnya kalau anda membuka buku teks sejarah bagi tingkatan 5, muka surat 178 di ruangan berwarna kuning ini ada memberitahu apa itu saham. Nampak cikgu? Ya. Yeah. Kita jawab soalan tu. Saya dah jawab dah cikgu. Sebab tadi ada murid tanya nama dia Aina tadi. Ya. Okey. Okey, silakan cikgu. Okey, saya teruskan. Alright. Okey, contoh projek yang disuasanakan pada Bumi Putera itu adalah MARA. MARA nama penuhnya, dah tahu Akmal tahu MARA? Tahu dah cikgu. Apa nama penuh dia? Saya cari kat sini cikgu. Muka surat berapa cikgu? MARA adalah Majlis Amanah Rakyat. Okey, Pernas Perbadanan Nasional Berhad dan juga PKEN. Ini Alif mesti tahu cikgu. Nak tanya Alif ke ni? Boleh juga. Alif tahu PKEN Alif? Tahu. Apa dia? Dia kurang pasti dengan jawapan dia. Jadi dia kurang yakin untuk memberikan jawapan dia cikgu. Okey. Saya beri kat Alif cikgu. Okey, macam tu biar cikgu bagi tahu nama penuh dia lah. PKN adalah Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri. Okey, ini adalah contohnya. Ini adalah PKI Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Selangor. Dalam konteks pun ada Akmal. Betul cikgu. Ini? Okey. Ini seterusnya adalah pembangunan wilayah. Tadi kan? Pelaksanaan yang keempat adalah pembangunan wilayah. Okey, apa tujuan pembangunan wilayah ini? Adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negeri. Okey, mengukuhkan kestabilan politik, mengukuhkan kestabilan sosial dan yang paling penting membangunkan ekonomi. Okey, itulah tujuannya dalam bab 8 ini kita lebih kepada ekonomi, membina kemakmuran negara melalui pengagihan kekayaan. Okey, apakah yang terkandung dalam huraian bagi pembangunan wilayah ini? Okey, yang pertama adalah MARDI ditingkatkan. Tahu tak apa itu MARDI? MARDI adalah Malaysian Agricultural Research and Development Institute. Atau nama bahasa Melayunya apa? Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Dengan yakinnya sebab tengok buku teks. Ya, cikgu. Okey, apa tujuan MARDI ini? Bila dia buat kajian, okey, MARDI ni dia buat kajian, buat penambahbaikan sekiranya berlaku masalah-masalah atau isu-isu. Okey? So dengan itu maka akan ditambah baikkan lagi, peningkatan lagi dari segi pengeluaran. Okey. Contoh kita tengok pertanian pintar. Dalam pembangunan wilayah ini diperkenalkan pertanian pintar. Pertanian pintar antaranya adalah penggunaan drone. Okey, penggunaan drone, anak-anak murid kalau tengok dalam buku teks tu dia ada dekat situ. Okey, contoh drone itu. Saya boleh tunjukkan cikgu? Ya, 179. Kan muka surat 179 cikgu. Betul. Okey, drone itu digunakan untuk memudahkan lagi proses racun serangga. Okey, dan juga untuk baja. Okey, dia macam sebelum ni kita guna manusia kan. Ini dah guna drone dah. Dimodenkan lagi. Betul. Tujuan dia apa? Untuk meningkatkan hasil pertanian. Okey. Dan yang keempat adalah penglibatan pihak swasta untuk perkenalkan lagi penyebaran industri terpilih. Okey, yang mana sektor swasta ni akan menempatkan kilang-kilang tambahan di kawasan negeri yang kurang maju. Maju dari segi apa? Kemudahan-kemudahan yang berkaitan seperti kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan juga kemudahan perumahan. Itu dia cikgu. Cikgu, saya dapat lihat Farisha macam nak tanya sesuatu tadi. Ya ke Farisha? Okey, ada tak murid-murid ingin menanyakan soalan mengenai saya rasa penyusunan semula modal saham, kita pun dah sentuh mengenai pembangunan wilayah. Mungkin ada perkara-perkara yang murid kurang faham. Kalau ada apa-apa soalan mungkin boleh angkat tangan dan menanyakan soalan tersebut kepada cikgu kita, Cikgu Murina. Ada ke?
daripada Farisha, Alif, Zarif maupun Zulaika. Okey. Farisha ada. Nampak? Saya tahu Farisha ada soalan tu. Silakan Farisha. Cikgu, apa maksud subsidi cikgu? Oh, subsidi. Okey. Okey. Aku mahu tahu sebelum cikgu jawab. Saya boleh terangkan? Tak payah. Okey, apa itu subsidi? Lupa. Sebenarnya dalam slide tadi ada kan yang tanda soal, tapi saya lupa nak terangkan. Okey. Subsidi itu adalah bantuan. Okey. Bantuan itu sama ada dalam bentuk wang ataupun dalam bentuk kebendaan. Cuma biar subsidi yang kita sebut di sini biar melibatkan bantuan daripada pihak kerajaan. Betul. Okey, untuk memudahkan lagi lah urusan rakyat. Betul. Seperti, saya boleh bagi contoh ke cikgu? Okey, bagi contoh. Minyak. Betul. Telur. Lagi? Ayam. Lagi? Makanan ruji kita? Beras. Dan juga macam-macam lagi. Betul cikgu? Betul. Ya. Okey, murid-murid yang lain ada yang ingin tanyakan soalan apa-apa sembari apa itu subsidi? Ada? Okey, nampaknya semua faham cikgu. Kejap lagi kita uji mereka. Betul. Okey, kepada anda semua kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, inilah masanya untuk kita menguji anak-anak murid cikgu ni ataupun murid-murid di rumah juga. Adakah mereka ini betul-betul faham dengan apa yang cikgu telah terangkan mengenai bab ini cikgu? Boleh kita tengok soalannya? Okey, mari kita tengok apa soalannya. Alright. Okey, kita mulakan dia dengan soalan objektif terlebih dahulu. Okey. Okey. Ini adalah soalan contoh. Soalan yang pertama. Okey, rajah di bawah merupakan tujuan atas usaha dasar pembangunan nasional. Ini cikgu dah jelaskan pada awal siaran tu tadi. Okey, X itu adalah usaha dasar pembangunan nasional. Soalannya adalah apakah X? Okey. A, menjadikan Malaysia negara yang maju. B, memastikan Malaysia kekal aman. C, membentuk masyarakat bersatu padu. Dan D, melahirkan masyarakat patriotik. Agak-agak apa jawapannya? Jawapannya semua macam lebih kurang betul cikgu kan? Ya. Okey, kita minta anak-anak murid cikgu. Ya, kita minta siapa cikgu? Zarif. Kita minta Zarif jawab soalan. Silakan Zarif. Jawapan dia A. Kenapa menjadikan Malaysia negara maju. Okey, kenapa Zarif pilih jawapan ini? Yap. Sebab dia ada dalam usaha dasar pembangunan nasional. Sebab? Sebab apa mungkin boleh terangkan perlahan-lahan. Laju percakapan awak ya. Satu-satu Zarif. Okey, silakan. Sebab dia ada dalam usaha dasar pembangunan nasional. Sebab kata dia ada dalam dasar pembangunan nasional, cikgu. Sebenarnya matlamat dia tadi adalah untuk mewujudkan Malaysia negara yang maju. Memang dia tadi beberapa kali kita ulang negara yang maju. Okey, kenapa bukan aman? Kenapa bukan masyarakat bersatu padu? Kenapa bukan patriotik? Sebab tajuk ini lebih kepada ekonomi. Ekonomi kita tahu ekonomi melibatkan keuangan. Okey, keuangan. Sebab itu kita pilih jawapan dia negara maju. Kalau kita cakap masyarakat bersatu padu, dia kalau PIBG mungkin ya cikgu. Okey, kalau bentuk patriotik, saya rasa bulan ni bukan bulan kemerdekaan, jadi mungkin salah juga jawapan tu cikgu. Okey, sebab itu kenapa jawapan dia A. Ya. Sebab dia punya kata kuncinya adalah pembangunan tu sebenarnya, betul cikgu? Ya, dasar pembangunan nasional itu sendiri. Okey, soalan yang kedua. Alright. Okey, tahniah diucapkan dulu kepada Zarif kerana menjawab dengan soalan yang betul. Yes, bagus Zarif. Okey, soalan yang kedua. Okey, dasar pembangunan nasional ataupun diringkaskan DPN merupakan kesinambungan dasar ekonomi baru DEB. Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Malaysia dalam DPN? Okey, kalau kita tengok di situ kehendak soalan adalah matlamat. Okey, telah digelapkan, diboldkan di kat situ, iaitu matlamat. Okey, saya bacakan jawapan dia. A, menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang dikenali dunia. B,
mencapai perpaduan melalui pengagihan kekayaan. C. Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan D. Memperkembang ekonomi negara. Okey, macam semua betul pula ya. Cikgu. Oh. Okey, tapi sebenarnya soalan ni soalan fakta. Okey. Okey, ada sesiapa nak jawab murid dalam talian? Yap, boleh angkat tangan. okey, Alif, Alif. silakan. Silakan Alif. Saya rasa jawapan dia B, maaf. Iaitu mencapai perpaduan melalui pengagihan kekayaan. Okey Alif, kenapa rasa jawapan dia B? Kenapa bukan A? Kenapa bukan C? Kenapa bukan D? Saya rasa jawapan dia B sebab cikgu dah beritahu dekat slide tadi bahagian matlamat tu memang matlamat dia untuk mencapai perpaduan melalui pengagihan kekayaan. Okey. Akmal pun jawab ni ke? Saya sama dengan Alif. Apa Alif memberikan jawapan, saya sama dengan jawapan Alif, cikgu. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul ke tidak jawapan Alif? Okey, mari tengok. B. Okey, bagus. Okey, bagus Alif. Okey, jawapan dia memang betul. Dalam tu ini adalah soalan fakta. Okey, memang dalam buku sebut seperti ini. Okey, bagus Alif. Tahniah sekali lagi. Tahniah Alif. Alright. Okey. Soalan yang ketiga. Okey, apakah rancangan yang diperkenalkan di bawah Dasar Pembangunan Nasional? Ya. Kita tahu Ya, Okey. tahu. 1 Roman adalah rancangan Malaysia keempat. Okey. Tengok tahun dia. Okey. 81 hingga 1985. Okey, ini menguji kita punya ingatan dari segi tahun ya. Yap. Okey, yang kedua, rancangan Malaysia kelima. 1986 hingga 1990. Ya, Roman yang ketiga adalah rancangan Malaysia ke-6. Okey, 1991 hingga 1995. Dan yang keempat, rancangan Malaysia ke-7. 1996 hingga 2000. A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Ini kalau salah juga ni, cikgu. Okey, silakan Farisha Izzati. Jawapan dia D, 3 dan 4. Okey, bacakan jawapan itu Farisha. Rancangan Malaysia ke-6 1991 dan rancangan Malaysia ke-7 1996 hingga 2000. Kenapa Farisha pilih jawapan ini? Ya. Sebab tahun dia. Sebab tahun dia, cikgu. Sebab tahun dia. Sebab tahun dia 1991 hingga 2000. Betul ni? Betulkah jawapan ni? Ya. Betulkah dia DPN? 1 dan 2 tu apa pula? 1 dan 2 tu DEB, cikgu. Yes. Yeah. Betul. Farisha menaik nafas yang agak panjang sebenarnya. Okey, betul jawapan dia murid-murid. Bagus. Alhamdulillah. Tahniah. Okey. Soalan seterusnya yang keempat. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan strategi DPN. Okey, dalam pembangunan ekonomi. Ini ekonomi saja ya. Kata kuncinya di situ adalah pembangunan ekonomi. Okey, cuba tengok maklumatnya. Penglibatan aktif pihak swasta, program penanaman semula menggunakan sains dan teknologi. Dan X. Okey, apakah X? Okey, membentuk masyarakat perdagangan Bumi Putra, memajukan kemudahan pendidikan, menambah baik kemudahan asas dan juga meningkatkan pemilikan saham Bumi Putra. Okey, siapa nak jawab? Rasa seorang lagi tak jawab. Zulaika, betul? Yes. Zulaika? Okey, silakan. Jawapan dia D, meningkatkan pemilikan saham Bumi Putra. Okey, ada sebab kenapa pilih tu Zulaika? Saham Bumi Putra? Sebab cikgu cakap tadi ekonomi. So kalau contoh macam jawapan B, kemudian pendidikan tak ada kena-mengena dengan ekonomi. Okey. Dia berfikir secara logik sebenarnya. Itu salah satu teknik juga. Okay, kalau tak ingat fakta, dia fikir secara logik. Kalau soalan tu dia ekonomi kan, takkan tiba-tiba jawapan pula pendidikan. Tak masuk akal. Pendidikan dia adalah pembangunan sosial. Okey. Mari kita tengok jawapan dia. Betul tak Akmal? Tengok jawapan dia.
Yeah. Okey. Saham. Berapa kali sebut saham tadi kan? Oh, Okey. banyak. Zulaika. Ha. Very good Zulaika. Bagus. Dan Alright. soalan yang terakhir adalah Yang kelima. ini Okey. nak baca ke? Boleh cikgu? Okey, silakan Akmal baca. Alright, salah satu strategi dasar pembangunan nasional ataupun dikenali sebagai DPN ialah pembangunan sosial. Antara yang berikut, manakah dua lagi strategi DPN? Satu, pembangunan ekonomi. Dua, pembukaan tanah baharu. Yang ketiga, pembukaan peluang pekerjaan bukan bumi putra. Atau yang keempat, pembangunan kemudahan fizikal dan alam sekitar. Dekat A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3 dan D 3 dan 4. Mana satukah jawapannya? Siapa nak jawab ni cikgu? Akmal lah. Ada tujuan lah suruh baca soalan tu. Pandai cikgu. Cikgu, yang ini saya tahu cikgu kerana saya yakin di dalam strategi dasar pembangunan nasional dia ada 3. Yang pertama dia ada sosial, yang kedua ekonomi dan juga yang ketiga alam sekitar cikgu. Kalau saya tengok dekat situ cikgu 1 dan 4 lah cikgu. B, bola. Kita tengok betul ke tak betul ni? Kita tengok siapa yang kena. Berapa persen ni? Confident berapa persen ni? 99.99 cikgu. Okey, kita tengok Tengok. jawapan dia. Okey. Pembangunan ekonomi dah betul. Baik. Okey, jom tengok yang ni. Okey, betul. Tepat sekali. Ya. Jawapannya adalah 1 dan 4. 4. Okey, kita pergi kepada soalan contoh soalan esei. Okey. Okey, bahagian B. Okey. Kita tengok dasar pembangunan nasional merupakan kesinambungan daripada dasar ekonomi baru. Soalan 1A, nyatakan 4 pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Okey. 4. Okey, kalau kita tengok kata kunci soalan itu adalah nyatakan. Okey, kita berikan soalan ini kepada Zarif. Okey, silakan Zarif. Jawapan dia antara 4 pelaksanaan dasar pembangunan nasional ialah membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Selain itu, pemilikan modal saham dan pembangunan wilayah. Okey, betul tak rasa Akmal jawapan dia? Saya kurang pasti. Mungkin saya akan tanya Alip dulu. Okey, ingat lagi tak kesum sawi tadi? Betul. Saya ingat cikgu. Kemiskinan. Kemiskinan. Sum tu sumber. Sumber pula. Susun. Semula masyarakat. Sawi adalah saham dan wilayah. Okey. Kalau tengok tak jawapan Zarif tadi tu, walaupun soalan ni berbentuk nyatakan tapi memandangkan soalan ni adalah soalan esei, maka perlu dijawab dalam bentuk ayat yang penuh dan lengkap. Okey, jawapan Zarif tadi dapat markah penuh 4 markah. Bagus Zarif, memang terbaik jawapan itu. Okey, kita pergi ke soalan B. Berdasarkan jawapan A di atas, maksudnya jawapan Zarif tadi, bagaimanakah pelaksanaan DPN itu dijalankan? Ada 4 kan tadi kan? Markah pun ada 8. Ada 8 markah. Okey, kita boleh jawab soalan ni, jawab ke 4-empatnya ataupun pilih 2. Pilih 2 yang kesum sawi tadi, pilih 2 dan huraikan, bagi huraian bagi setiap pelaksanaan itu tadi. Okey, mari kita tanya murid-murid yang kita yang berada di dalam talian. Siapa nak jawab soalan ini? Siapa? Alip, silakan. Pelaksanaan DPN dijalankan dengan pemberian subsidi dan sokongan kepada penanam dan juga penanam padi dan juga nelayan. Selain itu, golongan belia juga diberikan latihan dalam ILP dan juga GET-MARA. Okey, itu dah dapat 4 markah. Okey. Okey, 4 markah. Okey, 4 markah nak bagi orang lain pula ya? Okey, 4 markah ada lagi nak jawab? Itu baru 4 tu. Yap. Okey, silakan Farisha. Okey. Seterusnya, penyusunan semula masyarakat. Hal ini kerana tenaga kerja bumi putera dapat ditingkatkan seperti sektor pembuatan dan perkhidmatan. Akhir sekali, pembangunan wilayah. Ini dapat memastikan kesamarataan pendapatan antara kaum dapat dicapai.
Oh. Nampak tak? Jawapan Alif dia bagi dua fakta tadi Ya. dan dua hurai. Bagi setiap satu dia bagi dua huraian. Okey, 4 markah. So Farisha pun sama. Okey, so Alif, Farisha bagus. Pastikan cara menjawab itu nanti dalam SPM nanti pun seperti itulah. Bentuknya lengkap. Okey, dan juga ada fakta, ada huraian. Dan soalan C biasa dalam mana-mana pentaksiran pun okey, dia akan ada satu soalan kebat. Okey, soalan dia adalah pelibatan rakyat sangat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Buktikan. Buktikan. Murid-murid biasa terkejut. Buktikan. Buktikan. Bila perkataan buktikan je dia seram. Tapi sebenarnya soalan ini senang. Okey. Ini sebenarnya adalah jawapan contoh. Jadi Zarib dah jawab, dah betul dah. Ini jawapan contoh bagi soalan 1B dan juga ini adalah jawapan contoh bagi 1C. Okey, jawapan contoh bagi 1C saya bacakan ya. Yang ni cikgunya tanya, anak sendiri jawab Okey. Kepentingan pelibatan rakyat dalam pembangunan negara dapat dilihat melalui aspek ekonomi. Okey, yang diwarnakan, di-highlightkan ini adalah faktanya. Okey, tapi kita tak boleh berhenti dekat ekonomi itu untuk dapat markah ini, mesti ada dia punya huraian. Apabila rakyat berperanan sebagai kuasa pembeli utama barangan tempatan. Itu huraiannya. Seperti ini adalah contoh. Seperti produk makanan daripada syarikat Ramli Food Processing Sendirian Berhad dan buat inference, iaitu hal ini secara tidak langsung akan menambah lagi pendapatan negara. Dan perenggan yang seterusnya, kita galakkan anak-anak murid jika nak buat jawapan baru, buat dalam perenggan yang baru. Okey, kepentingan seterusnya ialah penglibatan rakyat dalam bidang pendidikan akan melahirkan pakar dan golongan intelektual dalam bidang masing-masing. Okey, kena bagi tahu bidang apa dan kena bagi tahu contohnya apa ya. Contohnya Tun Dr. Ismail Datuk Haji Abdul Rahman yang mahir dalam bidang perhubungan antara bangsa. Bila tokoh itu mahir, apa kesannya? Kesannya imej negara dapat ditingkatkan. Ini adalah cara menjawab fakta huraian contoh inference. Fakta huraian contoh inference. Nama dia ini adalah jawapan secara holistik. Dan ada lagi satu contoh jawapan yang boleh juga dapat markah, iaitu fakta huraian. Fakta huraian, fakta huraian, fakta huraian. Yang penting dapat 8 markah. Biasa kita ajar anak-anak murid gunakan perkataan nak buat huraian, gunakan teknik dabus. D itu adalah demi, A agar, B bagi, U untuk, S supaya. Okey, biar ini contohnya lah ya. Okey, rakyat juga boleh memupuk sikap saling menghormati. Bagi. Bila dia gunakan perkataan bagi, maka sedang buat huraian, memastikan perpaduan negara dapat kekalkan. So, itulah cara menjawab soalan esei. Okey, banyak dah cikgu kongsikan kepada kita semua mengenai bab ni, tapi kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana selepas ini. Banyak lagi Cikgu Muna akan kongsikan kepada murid-murid semua. Sebenarnya selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Saksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Murina. Cikgu, sekarang ini cikgu nak kongsikan apa pula bersama dengan murid-murid? Silakan. Okey, masih lagi dalam rangkuman DPN dan masih lagi dalam elemen K itu sendiri, iaitu kepentingan rakyat. Okey. Saya akan berikan satu contoh soalan kebat tapi dalam bentuk petikan. Okey, kita tengok soalannya. Okey. Nampak ke? Nampak cikgu? Okey. Okey. Ini adalah satu contoh soalan petikan. Okey. Tapi petikan ini sebenarnya nanti akan dijawab dalam bentuk kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kita galakkan murid-murid untuk baca keseluruhan petikan. Baca keseluruhan petikan daripada membudayakan itu sampai ke sumber. Okey. Lepas tu kita lihat kepada soalan. Okey, jelaskan maklumat dalam petikan tersebut. Berdasarkan petikan di atas, apakah kesan kepada negara sekiranya belia memainkan peranan yang betul terhadap pembangunan negara? Okey, sebelum saya tunjukkan jawapannya, okey, izinkan saya tanya kepada murid-murid yang berada di dalam talian. Okey, saya tanya Zulaika lah.
Boleh cikgu? Okey, so Zulaika tak menjawab lagi kan. Okey, Okey. Zulaika. Pula saya. Silakan Zulaika. Dengar soalan. Okey, Zulaika. Okey, awak rasa ada berapa soalan? Ada berapa soalan? Ada kehendak ni dalam soalan ini, ada berapa kehendak soalan sebenarnya? Ada 2. Ada 2. Okey, yang pertama dekat mana? Jelaskan maklumat dalam petikan tu. Maklumat. Jelaskan Lagi maklumat. satu, Yang kedua, kesan kepada negara. kesan kepada, Kesan kepada negara. Okey, awak nampak tak Zulaika ada berapa markah? Nampak? 8. 8 markah. Okey, ada 8 markah kan? Okey, macam mana kita nak bagikan jawapan kita supaya dapat 8 markah? Tengok petikan tu. Lepas tu guna Petikan? highlight lah. Highlight. Petikan berapa markah? Petikan ada 4. 4. 4 petikan, Lepas tu maklumat ada dalam petikan 4 dan 4 lagi Lepas tu kesan 4. kesannya. Okey, betul. Okey, bagus Zulaika. Okey, murid-murid dalam talian dan juga murid di luar sana, sebelum jawab soalan kehebat berbentuk seperti ini, kena faham apa yang soalan nak. Kadang-kadang bila tak baca habis, nampak je soalan bawah, dia ingat murid biasanya dia akan cakap, oh nak jawab ni je ke? So dia akan jawab kesan. Dia tak tengok dah dekat maklumat itu. Sedangkan soalan itu dia nak maklumat. So kena, itu yang maksudnya cikgu cakap tadi, kena baca daripada atas sampai bawah. Okey. So kena jelaskan maklumat, 4 maklumat dan berikan kesan. Okey. So bagaimana cara jawab dia? Saya tunjukkan soalan contoh jawapan. Okey, sebelum itu ada masalah kita tanya pada murid-murid. Boleh? Yap. Okey, nak tanya siapa ni? Ada sukarela? Tak ada sukarelawan ke? Ada sesiapa? Sesiapa boleh angkat tangan? Maklumat dalam petikan yang awak dapat tu, ada sesiapa yang ada buat tak? Maklumat apa? Highlight kan? Highlight ke? Okey, cuba tunjuk Alif jawapan awak. Bagusnya Alif ni, anak siapa lah ni? Okey. Itu cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tengok ada 9 maklumat. Okey, soalan untuk Alif. Alif, bolehkah kita jawab soalan ni ke-9 maklumat tersebut? Boleh. Boleh? Anda Kenapa? Boleh macam mana tu? Sebab Dalam dekat petikan ada petikan ni, apa? dia ada cerita pasal maklumat, tapi dia juga ada huraikan pasal kesan maklumat-maklumat tu. Okey. Boleh juga sebab dalam petikan itu ada maklumat dan dalam petikan tu sebenarnya ada kesan. Okey, sekiranya murid-murid mungkin tidak perasan dengan kesan itu, maka boleh jawab dengan jawab sendirilah, maksudnya pemikiran sendiri. Yang penting 4 maklumat itu ada di dalam petikan. Okey, terima kasih Alif. Bagus. Terima kasih Alif. Okey, bagaimana cara menjawabnya? Buat 2 perenggan. Maklumat, semua maklumat 4 markah 1 perenggan. Satu maklumat lagi mengenai kesan 4 markah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah seperti ini. Okey, cara ini sebenarnya lebih selamat. Okey. Lepas cakap maklumat ada dalam petikan kan? Okey, maklumat dalam petikan tersebut ialah belia hendaklah membudayakan pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan kemahiran masing-masing. Itu di dalam petikan. Okey, kesannya. Okey. Imej negara akan ditingkatkan dan menarik kemasukan pelabur daripada luar. Ini berapa markah? Ada 2. Maklumat dan kesan. Okey, perenggan yang kedua, maklumat dan kesan. Perenggan ketiga, ini maklumat yang ada di dalam petikan dan ini adalah kesan yang dibuat sendiri. Kita pulang kepada murid. Kita cadangkan murid-murid buat seperti ini supaya tidak ketinggalan. Mungkin maklumat tu kita boleh berikan 4, tapi nak bagi kesan tu. Okey. Bila ada maklumat kesan, okey. Markah tu dah ada dekat tangan 8 markah. Oh, begitu macam caranya. tu cara nak menjawabnya cikgu kan? Untuk selamat macam tu. Ini yang bentuk esei, betul cikgu? Betul. Okey, baiklah cikgu. Terima kasih banyak cikgu di atas penerangan tersebut dan saya pasti cikgu juga ingin memberikan rumusan kepada murid-murid mengenai bab ini. Silakan cikgu. Okey, secara keseluruhannya berkaitan dengan tajuk DPN yang kita dah belajar sebentar tadi, dah belajar mengenai latar belakangnya, dah belajar mengenai apa matlamat, apa objektifnya, apa strategi
teknologinya dan apa pelaksanaan yang telah dijalankan dalam DPN. Secara keseluruhannya DPN ni telah meningkatkan taraf hidup rakyat. Itu dia. Ya, teknologi moden juga telah digunakan, tujuannya untuk meningkatkan pengeluaran dan menyebabkan berlaku banyak kemajuan dalam pembinaan kemudahan-kemudahan awam. Jadi apa peranan kita sebagai rakyat? Okey, peranan kita, tanggungjawab kita, kita hargai, kita jaga harta awam. Okey, kenapa? Rakyat juga perlu menjaga kelestarian alam sekitar. Kita tidak memikirkan keuntungan semata-mata sampai tak fikir pasal alam sekitar. Kena juga fikirkan. Okey, kenapa? Tujuannya adalah bagi mewujudkan negara yang harmoni. Itu dia mengenai bab kita kali ini, iaitu Dasar Pembangunan Nasional ataupun dikenali sebagai DPN. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada cikgu kita, Cikgu Murina, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Suhaili, dan murid di dalam talian kita. Terima kasih semua, dan kepada anda yang menyaksikan Sukses SPM 2022 kali ini. Kita akan jumpa lagi. Alright, selamat maju jaya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.